90 buah rumah di Kampung Cenderamata Sandakan terbakar dan syarikat milik kerajaan negeri SEC meterai perjanjian bersama pelabur utama. Itu antara paparan menarik dari Sabah. Butirannya bersama rakan penyampai Rita Alusius di Kota Kinabalu. Teruskan Rita. Lebih 400 penduduk melibatkan kira-kira 74 keluarga hilang tempat tinggal dalam kebakaran penempatan atas air Kampung Cenderamata Batu Sapi Sandakan awal pagi tadi. Kejadian kira-kira pukul 3 pagi itu memusnahkan 80 buah rumah dan 10 lagi turut terjejas. Ketua Polis Daerah Sandakan ACP Abdul Fuad Abdul Malik berkata penduduk terjejas kini ditempatkan di Dewan PPR Batu Sapi. Kejadian berlaku dalam jam 3 pagi, mana panggilan MERS diterima. Kemudian jentera-jentera daripada pasukan bomba dan lain-lain juga agensi telah digerakkan daripada jam 3 tadi sehinggalah sekarang. Pusat Kawalan Operasi Bencana juga telah ditubuhkan dan bagi mangsa-mangsa yang terlibat sehingga kini anggaran sebanyak 90 buah rumah yang terkesan akibat kejadian kebakaran pada awal pada pagi tadi. Beliau ditemui media di Pusat Operasi Kampung Cenderamata Batu Sapi. Sementara itu, beberapa penduduk terlibat sempat menceritakan detik-detik sebelum dan semasa kejadian. Kami tengah tidur. Lepas tu menantu saya kejutkanlah. Katanya ada kebakaran. Jadi saya pun bangunlah mengemas apa yang dapat dikemaslah. Saya macam sudah rasa mau pitam. Jadi saya turunlah pergi bawah. Macam susah bernapas sudah. Kejadian semalam betul-betul seramlah sikit sebab keadaan kami yang nasib belum tidur lagi lah sebab ada anak kecil kan. Ini pun baru beranak lah, baru ada macam mungkin 12 hari begitu. Ada satu orang teriak lah di benda pertengahan tu bilangnya terbakar. Nah jadi kami pun tak gugup, tiada bawa apa-apa. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan punca kebakaran masih dalam siasatan. Operasi pemadaman dan pengurusan penduduk dijalankan 18 pegawai dan 76 anggota pelbagai agensi. Sabah Energy Corporation Sendirian Berhad SEC bakal memain peranan penting menyokong pertumbuhan industri dan pembangunan ekonomi negeri. Ini berikutan pemeteraian beberapa perjanjian jualan gas asli GSA dan perjanjian induk HOA bersama syarikat pembekal dan pengangkut gas asli domestik terbesar Sabah serta pelabur utama di negeri ini. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Noor menzahirkan rasa gembira melihat usaha kerajaan negeri memain peranan utama dalam industri gas melalui syarikat milik penuhnya SEC membuahkan hasil. Antaranya pemeteraian perjanjian dengan Petronas pada Oktober tahun lepas yang antara lain memberi SEC saluran paip gas hiliran terpilih, aset dan pembekalan kontrak gas asli. SEC dijangka mengambil alih saluran paip gas asli daripada Petronas mulai April ini. Ketua Menteri berkata demikian selepas menyaksikan majlis menandatangani beberapa GSA dan HOA SEC di Menara Kinabalu. Antaranya GSA bersama Sabah Kibing Solar, New Material Sendirian Berhad untuk pemprosesan pasir silika dan projek pembuatan panel solar SK Nextlis Malaysia Sendirian Berhad iaitu pengeluar utama kerajaan tembaga bateri dan RGTLD anak syarikat Petronas Gas Berhad untuk pembekalan gas asli. Sebanyak 102 badan bukan kerajaan NGO dengan lebih 100,000 ahli menyertai Gabungan NGO Sabah GNS. Gabungan ini dilihat sebagai medium berupaya memperkasa usaha membela nasib rakyat memerlukan. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Muhammad Hamsan Awang Supain berkata penubuhan GNS amat bertepatan serta sejajar konsep Malaysia Madani dan Sabah Maju Jaya meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Jadi saya mengalu-alukan program ini kerana boleh menggabungkan semua NGOs yang ada di Sabah ini untuk memastikan segala aktiviti yang dibuat untuk memacu kemajuan di negeri Sabah ini dapat dilaksanakan oleh para NGO yang dalam gabungan ini, insya-Allah.
Beliau ditemui media ketika pelancaran GNS di Kota Kinabalu. Datuk Muhammad Hamsan berharap NGO di negeri ini juga terus proaktif membantu menjayakan aspirasi kerajaan khususnya yang dapat memanfaat rakyat. Sementara itu, Presiden GNS Datuk Sri Marajoh Unding berkata, perjuangan GNS adalah berteraskan kepada misi ekonomi, kebajikan, pendidikan dan kemasyarakatan. Secara menyeluruh, gabungan ini ada bertujuan untuk menjadi juga telinga dan mata kepada kerajaan, dan kita menjadikan dia sebagai satu platform untuk menyalurkan sebuah maklumat keperluan kerajaan di mana terutama dari segi kebajikan, ekonomi dan pendidikan. Majlis ini turut menyaksikan watika pelantikan ahli majlis tertinggi GNS diserahkan kepada presiden-presiden NGO terlibat. Parti Bersatu Sabah PBS memandang positif kesan penurunan umur pengundi daripada 21 tahun ke 18 tahun. Ini kerana golongan tersebut merupakan generasi pelapis dan kumpulan penting pembuat keputusan. Presiden PBS Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Johnny T. Ongkili berkata, seiring dengan penurunan umur pengundi, PBS mengambil inisiatif menubuhkan pergerakan belia dan belia wanis bersatu PBBB dengan mengalu-alukan individu berumur 18 tahun ke atas menyertai parti. Ia sebagai inisiatif parti tempatan tertua di Sabah ini menitik berat nafas dan idea baharu parti. Dalam masa sama bagi memastikan golongan muda selesa mempunyai peluang adil dan sama rata untuk berkongsi pandangan serta memain peranan dalam pembangunan negara. Demikian amanat Datuk Dr. Maximus sempena sambutan ulang tahun PBS ke-38 di Penampang. Teks ucapan dibacakan Timbalan Pengurusi PBS Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam. Tambahnya, parti berkenaan juga melihat keperluan penubuhan jawatan kuasa khas di semua bahagian dan mewujudkan program serta aktiviti yang mampu menarik minat pengundi muda sekaligus memperkenal dasar parti. Lebih 800 atlet menyertai kejohanan olahraga dan balapan remaja tuaran di Stadium Universiti Malaysia Sabah Kota Kinabalu. Kejohanan julung kali diadakan itu mendapat sambutan memberansangkan dari seluruh negara. Pengurusi penganjur Victor Swan Oro berkata, atlet muda yang terlibat dalam kejohanan meliputi 3 kategori iaitu bawah 8 tahun, 12 tahun dan bawah 15 tahun. Acara bertujuan membantu mencungkil bakat-bakat baharu terutama dalam kalangan remaja yang boleh diasah untuk diketengahkan ke persada sukan lebih tinggi. Victor menzahirkan terima kasih kepada Kementerian Belia dan Sukan Sabah yang membantu menjayakan penganjuran kejohanan tersebut. Beliau turut memaklumkan bercadang menjadikan kejohanan ini sebagai acara tahunan berikutan sambutan menggalakkan. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah untuk petang ini. Kembali bersama Dia, silakan.